boleh ada siapa yang kutip semua kutip Okay, sebelum masuk dalam subjek yang kita akan belajar pada pagi ini, ada beberapa benda nak tunjuk kan. Yang pertama, yang andaikan ini adalah telefon kan. Andaikan ini telefon kan. Yang buat telefon ni kan. Okay, yang telefon, yang pertama telefon kan. Yang kedua, apa ni? Okay, ini adalah radio kan. Okay, yang ketiga ni apa ni? Sabun? Sabun surat. Jadi ada tiga benda ni yang pertama ni ialah benda sebenar. Ini adalah andaikan ini telefon, ini sabun surat dan ini. Jadi soalan saya pertama nak tanya, kita ingat tiga benda ni apa persamaan yang kita nampak? Apakah benda persamaan antara tiga benda ni? Komunikasi. Jadi komunikasi alat ataupun kita panggil apa? Alat untuk kita biasa nak membuat antara satu sama lain. Kalau kita tengok telefon atau tengok ni lah surat tulis. Bila kita buat surat ni masa mana? Gambar dulu masa tahap sebelum kebangkitan teknologi surat. Jadi kalau tengok dalam ni pun surat ni kalau kita tengok dalam telefon ada bentuk Gmail bentuk ni sama surat dia. Dan radio ni kita guna lagi tak dalam ni? Kita guna semua bila nak kata kita akan guna radio untuk berhubung lah kan, berkomunikasi kan. Kita guna ni pun tak guna. Ada telefon, telefon memang kita guna setiap jadi persamaan antara tiga benda ni adalah dia adalah alat untuk berkomunikasi ataupun alat untuk berhubung antara satu sama lain. Jadi itulah. Jadi kalau kita tengok tiga benda ni, itulah kita akan belajar dalam subjek Islam itu tajuk adab berkomunikasi. Okey, jadi boleh buka untuk surat 209 203. 203 adab berkomunikasi. Okey, sebelum start mula dah. Saya ada beberapa soalan nak tanya kepada kamu semua lah. Okay, soalan yang mudah ya. Okey, maksud berkomunikasi. Okey, sebelum tu ya. Saya lupa ayat tadi ya. Jadi kata objektif pembelajaran kita pada pagi ni, yang pertama kita nak tahu. Kita nak tahu apa? Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan adab berkomunikasi. Yang kedua, kita nak tahu tentang sebelum tu kita tahu tentang prinsip komunikasi Islam. Maksudnya Islam ni ada prinsip berkomunikasi. Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan prinsip komunikasi Islam. Yang ketiga, kita nak tahu adab berkomunikasi. Ada cara lah. Cara kita nak berkomunikasi. Apa adab dia kan. Jadi tiga benda ni yang kita tahu. Dan selainnya kita nak tahu hikmah bila kita menjaga adab ketika berkomunikasi. Okey, kita pergi kepada tajuk kita. Yang pertama, dari segi bahasa, komunikasi ni bermaksud perhubungan. Dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau lebih seperti email, surat, radio dan telefon. Saya tunjuk tadi melalui email. Email ni maksudnya dalam telefon, dalam laptop kita tengok ada email tu maksudnya kita berhubung dengan luar, yang jauh. Sampai email kan. Nah surat ni kalau zaman dulu kita guna surat siapa hantar surat tu? Sebuah postman. Bupati. Bupati ataupun yang ni ada pigeon pigeon ni biasa dengar. Dia sama macam JNT, Shopee, Express. Maksudnya berhubungkan yang hantar surat kan. Jadi bupati lah hantar surat kan. Dan sekarang ni kita ada radio. Radio ni masuk jalan
Dia kata lah semua kita dengar kan. Lepas dengar pun jadi dengar juga bila kita ini buka radio kan. Dia tu ada komunikasi dan telefon ni sedia maklum memang kita guna telefon. Pelik kalau dalam lain ni kita tak guna telefon. Okey ben. Okey, jadi kita pergi kepada poin yang kedua kan. Kat sini tengok kan. Okey. Yang pertama sini apa ni? Qawlan sadida. Qawlan Sadida. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maksud direct to the point ya, straight to the point. Okey, yang kedua. Qawlan baligha. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang tepat, mengenai sasaran dan memberikan sasaran kepada jiwa. Okey, yang ketiga. Qawlan layyinan. Jadi maksudnya kata-kata yang menggunakan saya lemah lembut. Maksudnya kata-kata yang lembut maksudnya tak kasar lah. Salah satu kita tahu maksudnya tidak kasar bahasa kan. Okey, terusnya apa maksudnya? Kata-kata yang menggunakan maksudnya mungkin berbelit-belit nak ayat gini tapi pusing-pusing dia bawa sampai sini kan. Maksudnya yang guna bahasa yang mudah. Macam Nabi sebutlah. Nabi guna bahasa pendek tapi mudah nak difahaminya. Okey lagi? Qawlan ma'ruf. Apa maksud dia? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang jahat ataupun yang menyakitkan hati orang lain. Okey, seterusnya Qawlan karimah. maksud kata-kata yang Mulia. Maksudnya bukan kata-kata yang menghina. yang menghinakan. Jadi semua prinsip komunikasi Islam ni disebut di dalam Al-Quran. Tinggal kita nak artinya. Qawlan baligha, qawlan layyinan, qawlan sadida. Semua tu kata-kata yang baik. Jadi itulah asas ataupun prinsip komunikasi Islam. Saya minta beberapa dua orang lah. Siapa nak volunteer apa tak nak lagi? Okey, tua. Tua dengan Azra Zafar kan. Okey. Saya nak minta ramai kita bangun dulu. Bangun, okey. Okey. Saya nak minta aktiviti ni nak minta lakonkan situasi pelajar dengan orang tua. Jadi apa situasi dia? Dalam perjalanan ke kedai runcit, tiba-tiba pelajar ni mendapati seorang tua terbaring di tepi jalan. Okey, jadi lakukan dialog dia. Mana seorang tua, mana seorang pelajar. Jadi dia apa? Berdasarkan hak kita belajar dia. Prinsip komunikasi ya, ataupun adab berkomunikasi ya. Okey, lakukan dialog kan. Okey, jadi yang kedua naik pula kan. Okey, boleh picture dulu kan. Picture nak untuk lakukan dialog kan. Okey, dah masa 2 minit kan. Okey. Untuk situasi kedua. Okey, Arif Hamidi dengan Cik Irfan kan. Okey, yang kedua pelajar dengan kawan. Pelajar dengan kawan lah. Seorang kawan dia. Jadi situasi dia meminta bantuan kawan untuk meminjam alat tulis. Jadi lakukan situasi kan. Menggunakan prinsip adab berkomunikasi ya. Dan okey, yang ketiga. Ustaz dengan Hadif. Belajar dengan cikgu dia. Cikgu ni bertanya kepada pelajar, mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Apa sebab dan alasan. Okey, bangun. Jadi sampai lagi masa 2 minit. Okey, boleh fahami betul-betul dialog ni dan cuba lakonkan situasi berdasarkan adab
berkomunikasinya. Jadi janganlah pendek, dia panjang sikit lah. Apa perbualan dia catch tu. Apa hak tanya tu okey. Boleh? Masa 2 minit boleh? Jawab lain? Cuba nilai. Okey, dah masa 2 minit. Okey, bersedia dah? Okey, lain duduk dah. Okey, situasi yang pertama boleh kita pendek lah, pendek ikutlah nak jalan jauh ke baru cukup tu okey berlaku dah. Jalan tu jangan pendek biar panjang jalan dah. So, buat besok. Amin. Oh. Masih lama. yang sakit. Masih Okey, mana dialog dia? Cuba lakukan dialog dia. Apa yang dia buat ke komunikasi dia? ya dialog tadi nak ayat yang kiri guna untuk baca kita baca hak ke macam nak tanya wajib misalnya bukan Jadi dia guna komunikasi apa tu? Kawalan apa? yang mulia Kawalan karimah. Kawalan yang mulia. Jadi pertanyaan yang mulia dah tanya molek. Dah puas cik ni jawab kan lah? alhamdulillah Alhamdulillah, jawab dengan baik juga kan. Terima kasih kepada situasi yang pertama jadi kita dapatlah situasi tu kawalan mana yang digunakan, komunikasi mana yang digunakan. Okey, yang kedua, situasi yang kedua. Pelajar dengan kawan. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Mana? Mana dialog dia? Dialog dia apa? Kawalan layanan. Apa kawalan layanan? Sebab halaman lembut. Jadi dia tanya dengan lembut. Okey, apa? Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum sahabat kan? Boleh nak pinjam alat? Boleh. Jadi sahabat dia jawab apa? Boleh. Boleh. Pendek ya. Jadi perkataannya ringkas ya. Okey, terima kasih kepada situasi ya. Okey, sebelum kita buat aktiviti, ni ulang kaji sedikitlah. Ada volunteer nak jawab? Guna ni guna ni. Okey, suaikan suaikan pernyataan di bawah berkenaan prinsip komunikasi Islam. Okay, ada volunteer nak jawab sebelum kita pergi kepada pembincangan dalam kumpulan. Okey, tuan. Sini, suai sini. Ni suai sini dulu. Selesai. Tarik mana tu? Apa jawab dia lupa kan? Sini. Boleh. Kemudian ya. Tarik yang pertama, kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Orang Melayu. Kalau kita pergi kali ni. Tarik mulai. Okey, yang kedua, kata-kata yang benar. Jujur
betul, tidak bohong dan tidak berbeli-beli. Okey, Cik Irfan. Okey. Aulan. Jawab lima dulu dia. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya, okey, Rusda. Ambil mana? Kalau yang benar wujud tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Aulan. Okey, seterusnya. Yesus. Bahasa yang mudah difahami. Lemah lembut. Layyinan. Okey, seterusnya. Okey, Zul. Maisura, yang mudah difahami. Kata-kata yang mulia. Saya awalan ni bila sekali tinggal. Okey, terbawah lagi. Okey, isi tempat kosong. Mengenai maksud komunikasi dengan pilihan jawapan yang betul. Okey, siapa ni jawab? Orang berat. Siapa nak bagi lagi? Adik, adik. Okey. Apa lagi kan? Lagi individu mana? Maksud komunikasi. Individu. Individu. Tak mana? Komunikasi. Okey, antara dua. Jawablah ni mana jawab. Jawab. Antara dua. Dua individu lah. Individu. Okey, atau lebih secara langsung atau tidak melalui berhubungan. Salah. Okey, kita jawab dia. Alhamdulillah kita rasa jelas dah semua kan. Kita berdasarkan penerangan dan juga aktiviti soal jawab rasanya jelas berkenaan dengan adab berkomunikasi. Jadi semoga kita dapat mengaplikasikan adab berkomunikasi mengikut prinsip komunikasi Islam dalam kehidupan kita, sama ada dekat rumah ataupun dekat sekolah ataupun di mana-mana sahaja dan juga kita dapat menjaga adab berkomunikasi. Sebab adab berkomunikasi memang berkait dengan kehidupan kita, melibatkan penggunaan telefon, melibatkan amal ibadat, melibatkan kesesuaian masa dan lain-lain lagi ya. Dan kesan adab komunikasi ni kita jelas kita dapat menjaga, kita dapat memberi kesan ataupun kepentingan kepada individu, sama ada di kita sendiri ataupun masyarakat ataupun sesebuah negara lah. Okey. Jadi alhamdulillah sebagaimana objektif tajuk kita belajar pagi ni semoga-moga dapat tercapai. Kita dapat tahu adab berkomunikasi, yang kedua dapat mengetahui prinsip komunikasi dalam Islam dan juga dapat mengetahui adab berkomunikasi.